Okey, untuk hari ini pastikan anda uh, keluarkan ya, kejap ya. Cikgu okey. Okey, pastikan semua dah ada bahan bagi set 3 bahagian A. Okey, semua dah ada Pastikan semua dah buat. Yang mana tak buat tu, yang mana yang tak tahu tolong tengok macam mana penyelesaian, dan yang dah buat tu tolong check balik dan tengok markah peruntukan yang awak dapat tu, dan tu catatkan markah hasil daripada perbincangan kita pada malam ni. Tengok berapa markah yang anda perolehi. Okey, cikgu teruskan. Okey, untuk bahagian A pemberatan dia sebanyak 40 markah. Okey, pelajar dikehendaki jawab semua soalan. Okey, untuk bahagian A, bahagian B, bahagian C, cikgu rasa cikgu tak perlulah nak terangkan lagi sebab pelajar dah tahu. Bahagian A mengandungi 10 soalan, bahagian B ada 5 soalan bermula daripada soalan 11 sehingga soalan 15. Di mana bahagian B terdapat 5 soalan wajib jawab, dan bahagian C bermula dengan soalan 16 dan 17. Pelajar perlu membuat pilihan jawab satu daripada dua soalan, di mana pemberatan soalan bagi satu bahagian C sebanyak 15 markah. Okey, untuk bahagian A, topik yang cikgu fokuskan kepada pelajar daripada cikgu pilih topik daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 4. Okey, kenapa cikgu pilih topik tingkatan 1 hingga 4? Sebab pemberatan awak dah lama dah tinggal untuk topik-topik daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 4. Jadi topik ini adalah sebagai topik ulang kaji untuk diri awak sebagai persediaan untuk menghadapi peperiksaan percubaan SPM. Untuk topik tingkatan 5, awak dah buat ulang kaji dengan guru subjek masing-masing lah. Jadi untuk topik tingkatan 4 yang cikgu pilih daripada topik tingkatan 1 hingga tingkatan 4, awak tengoklah sendiri daripada soalan 1, cikgu ambil tingkatan 3 dan seterusnya lah sehingga soalan yang ke-10 sehinggalah topik tingkatan 4. Okey, kita mulakan dengan soalan yang pertama, bentuk piawai. Okey, kalau tengok soalan pertama, kalau awak baca data tu, ini adalah soalan aras mudah. Aras mudah di mana pemberatan soalan bagi kertas 2, pemberatannya ialah 5/3/2. Maksudnya ini adalah aras mudah sepatutnya awak kalau kertas 2 untuk penisbahan 5/3/2, sepatutnya dalam tangan awak tu dah 50% awak dah dapat untuk aras mudah. Jadi bagaimana awak nak kutip kat mana yang patut awak dapat markah untuk aras mudah. Okey, kebanyakan ni soalan pertama memang dia mudah lah. So aras mudah ni maksudnya bila tengok dah tahu direct jawab soalan ada pada paparan maklumat yang diberi. Okey, seperti soalan pertama. Okey, data menunjukkan anggaran pendapatan bagi syarikat cantik lawak emas Senadian Berhad bagi bulan April tahun tertentu. Kalau awak perhati sini, pendapatan untuk 1 April 2020 dia dah bagi straight pendapatan dia 78,620.62. Okey, jualan emas untuk tempoh sepanjang April ni. Okey, jualan dia ialah bagi stok untuk 89 gram, jualan dia sebanyak 19,551.52 ringgit. Jadi di sini awak kena tahu berapa jumlah jualan dia. Okey, kemudian untuk belian stok sepanjang April di mana beliannya dia ambil sebanyak 150 gram dan baki yang dia dapat.
Okey, ini adalah maklumat yang diberi dan ini adalah soalan. Diberi harga jualan. Harga jualan ni maksudnya duit masuk. Ni duit masuk. Dan harga belian maksudnya bila awak dah beli, duit awak tu dah keluar. Bila dalam suatu penyata, bila belian maksudnya duit tu keluar, maksudnya duit awak daripada pendapatan awak kena tolak. Kalau jualan, bila awak jual maksudnya awak dapat hasil. Jadi hasil daripada pendapatan awak kena tambah bagi setiap 1 gram untuk bulan tersebut. Okey, dia nak dia kata belian emas bagi 1 gram, 1 gram emas bulan tersebut ialah RM219.68. Okey, kat mana dapat RM219.68? Kalau awak perhati sini, kat mana awak dapat? Okey, dan harga jualan dia mana dah? Harga jualan dia RM219.68 untuk 1 gram. Ni harga jualan. Ni harga jualan. Jadi dan harga belian untuk 1 gram emas RM184.75. So untuk ni hitungkan nilai X, maka sini kalau awak perhati, sini RM219.68 ni adalah daripada 89, ini jualan dia 89. Bila awak darab dengan RM219.68, awak akan dapat jumlah ni. Okey, jadi untuk dapatkan nilai X, apa yang perlu awak darab ialah daripada 150 gram darabkan dengan 184.75 untuk sebab dia kata nilai untuk 1 gram emas. So kena darablah dengan gram di emas untuk belian ialah RM150. So bila awak darab dua tu awak akan dapat RM27,712.50. Awak tengok ni satu markah je. So bila satu markah pengiraannya mesti simple, tengok terus dapat jawapan. Okey, bila awak kira macam ni awak dapat satu markah sebab pemberatan yang diberi awak tengok satu markah. So adalah penting bagi awak untuk selesaikan masalah. Bila awak dah baca soalan, awak tengok selalu markah berapa. Bila markah satu markah, mestilah penyelesaian dia amat mudah, bukan complicated. Contohnya awak tengok markah satu markah, awak fikir terlampau complicated. Bila awak fikir, apa ni aku fikir ni berat sangat, awak berbalik kepada markah so markah. Bila so markah, mestilah benda tu tengok dan terus dapat jawapan. Okey, seperti A ni satu markah. Okey, yang ke B, masih lagi soalan yang sama. Hitung nilai Y diungkapkan dalam bentuk piawai kepada 3 angka bererti. Bila tadi kita dah dapat sini nilai X, kita dah dapat dah nilai X tadi. So, nak kepada 3 angka bererti. So, tadi kita dah dapat dah tadi untuk pendapatan ni. Yang ini adalah jualan. Ni jualan. Ini jualan. Jualan ni bila jualan kita tambah sebab kita dapat hasil pendapatan kita. Okey, sebab tu kita tambah. Untuk belian, belian tu duit kita keluar. Ini adalah penyata. Bila kita beli barang, duit kita kena bayar. So daripada penyata kita kena tolaklah duit tu. So hasilnya ialah RM70,459. Okey, kalau awak tengok sini 3 markah ni dan 3 angka bererti. So bila 3 angka bererti, maksudnya awak kena tukar daripada 1, 2, 3 sampai sini 3 angka bererti. Awak kena bundarkan 5 ni, naikkan jadi 5 naik 1 jadi 705. Okey, 705 ni, 705. Okey, gerakkan 1, 2. Okey, jadi lah ni daripada titik ni 1, 2, 3, 4. Jadi jawapan dia 7.05 darab 10 kuasa 4. Maka terjawablah untuk 3 angka bererti. So kalau segi markahnya, okey, awak kira kat atas tu dapat K1 dan K1 untuk yang kedua, dan bila betul kepada 3 angka bererti barulah dapat N1 untuk 3 markah. Okey, K untuk kemahiran pengiraan awak. Okey, masih lagi pengiraan
dan akhir sekali N untuk nilai. So 3 markah yang awak dapat. Okey, untuk soalan 1 semuanya mengandungi 4 markah. So awak dah boleh kira berapa markah yang awak dapat untuk soalan pertama. Maksudnya dapat 2 markah daripada 4 ataupun dapat 3 markah daripada 4, dan sepatutnya untuk soalan pertama awak wajib dapat 4 markah penuh sebab soalan ini adalah aras yang mudah. Okey, yang soalan kedua. Okey, sebelum cikgu pergi kepada soalan kedua, ada soalan untuk soalan pertama tak? Ada soalan tak untuk soalan pertama? Okey, kalau tak ada, cikgu teruskan untuk soalan yang kedua. Okey, ni adalah nama dia graf blok kotak. Blok graf blok titik di bawah menunjukkan taburan umur bagi sekumpulan pelajar yang melawat Zoo Taiping dan naik safari. Kalau awak tengok ni, awak dah belajar semasa tingkatan 2 kalau tak silap cikgu. So soalan dia, kalau awak perhati sini, bila awak dapat graf blok titik, awak kena tengok ini adalah kekerapan. Titik-titik ni adalah kekerapan. Maksudnya untuk sebelah ni ada 2 kekerapan dia. Untuk 12 ada 3 kekerapan. 13 ada 4. Ni ada 2. Ada 3. Dan 1, 2, 3, 4, 5. Ni ada 3. Okey. Ni bila kita buat soalan dia, hitung bilangan pelawat yang berumur selebih-lebihnya 15 yang menyertai lawatan itu. Tengok so markah. Bila so markah, mesti jawapan pada maklumat yang diberi. Okey, so sini apa yang perlu awak tahu ialah perkataan selebih-lebihnya. Awak kena faham sendiri. Bila awak tak faham apa dia selebih-lebihnya, awak kena tanya diri awak sendiri, paling banyak berapa dia nak? Berapa paling banyak? Bila selebih-lebihnya 15 boleh ke tak? Ni 15 boleh ke tak dia ni? 15. 15 boleh ambil tak? Selebih-lebihnya. Boleh tak ambil 15? Boleh, ya Boleh. apa ya lebih kecil atau sama dengan 15? Okey, ia lebih kecil atau sama dengan 15. Maksud dia, terima kasih Dini. Okey, maksudnya selebih-lebihnya 15 ni paling banyak 15. 16 boleh ambil tak? Paling banyak selebih-lebihnya 15. Maksudnya paling banyak 15. Paling banyak 15. So 16 tak boleh ambil lah. So paling banyak 15. So bilangan pelawat yang berumur 15 selebih-lebihnya 15. Maksudnya mesti kurang atau sama dengan 15. Okay, so yang perlu ambil situlah. Maksudnya awak akan tambahkan 2 tambah 3 tambah 4 tambah 2 tambah 3 dan hasilnya ialah 14. Okay, dapat 1 markah. Dapat dalam 1 markah. N1. Sebab ini adalah dia panggil untuk nilai. Maksudnya awak tak ada pengiraan. Bila 1 markah terus dapat nilai dan awak tak payah nak tunjuk jalan kerja pun tak apa. Awak terus kira kalkulator, awak terus letak 14 ataupun awak nak kira pun lebih baik awak tunjuk macam 2 tambah 3 tambah 4 tambah 2 tambah 3 sama dengan 14. Pun betul. Okey. Seterusnya hitung min umur pelawat tersebut. Okey, bila hitung min umur pelawat tersebut, tengok markah dia 2 je. So sini markah untuk 2 je. So kalau pelawat macam biasalah untuk kira min titik tengah, anggap ini sebagai titik tengah ni. 11, 12, 13, 15, 16 dan 17 ini adalah titik tengah. Dan titik-titik itu adalah kekerapan. So awak darab macam biasa, darabkan dengan kekerapan. Setiap titik tengah tu darabkan dengan kekerapan. Jumlah kekerapan bahagi dengan jumlah hasil darab titik tengah dengan kekerapan bahagikan dengan jumlah kekerapan. So awak akan dapat nilai dia ialah 314 per 22 ataupun 14.27. Okey. Semua dua-dua diterima, sama ada awak nak kira, nak letak dalam pecahan pun boleh, nak buat dalam perpuluhan pun boleh. Okey, dua-dua diterima. Kalau awak tak buat dalam
perpuluhan, awak letak dalam pecahan ataupun nombor bercampur pun diterima. Ni bukan ni nombor bercampur pun diterima. Okey. So untuk soalan 2, awak akan dapat 3 markah. Okey, cek balik. Dapat tak 3 markah? Soalan kedua adalah soalan aras mudah. Masih lagi aras mudah. So lah ni soalan pertama 4 markah, soalan kedua dah 3 markah. So awak dah boleh kutik tadi, dah 7 markah dah. So dalam soalan SPM nanti, awak kena buat molek lah untuk soalan bahagian A tu, pastikan dapat penuh markah. Okay. Untuk nombor 3, diberi harga bagi 1 kilo durian. Riwayat harga 1 kilo ni, harga 1 kilo durian, tengok situ, ialah 4X tambah 7. 4X tambah 7. Salwa membeli 2X tolak 3 kilo. Bukan 1 kilo dah. 2X tolak 3 kilogram di mana dia membayar sejumlah RM189. So di sini dia nak hitung harga dalam RM bagi 1 kilo durian yang dibeli oleh Salwa. So di sini awak keluarkan maklumat yang diberi. Pertama, info yang pertama di mana harga bagi 1 kilo durian 4X tambah 7. Harga yang diberi. Kemudian awak tengok balik info yang kedua. Salwa tu beli 2X tolak 3 kilo. So daripada 2X tolak 3 kilo, dia bayar dengan harga RM189. Jadi awak kena fikir balik, awak kena tengok balik soalan yang dia nak ialah dia nak 1 kilo, dia nak hitung harga dalam RM 1 kilo durian yang dibeli oleh Salwa. Jadi lah ni Salwa beli 2X tolak 3, 2X tolak 3 kilo. Jadi darab dengan harga durian, dengan harga yang dibayar oleh Salwa ialah RM189. Hak ni harga bagi, hak ni 4X tambah 7 ni harga bagi 1 kilo. Hak ni yang dibeli oleh Salwa. Jadi ini adalah yang dibayar oleh Salwa RM189. So bila awak dapat macam ni, awak dah boleh selesaikan dalam bentuk persamaan kuadratik. Awak selesaikan dalam bentuk persamaan kuadratik, awak akan dapat 8X kuasa 2 tambah 2X tolak 210 sama dengan 0. Dan hasil nanti awak akan dapat, last kali awak akan dapat X sama dengan 5 dan awak abaikan negatif sebab untuk harga durian tak ada nilai negatif. So jangan lupa bila, kalau awak perasan lah ni, cikgu bila buat, cikgu letak lalu sini sebabnya tinggalkan ruangan kosong untuk awak tulis balik dalam bentuk persamaan dia, dalam bentuk pemfakturan. So letakkan balik, so jangan lupa letakkan balik untuk X tolak 5 dan 4X tambah 21. Tengok balik situ. Okey, bila dah dapat sini, abaikan. Okey, nak tulis, sepatutnya awak tulis lah. Negatif tu awak tulis dalam kurungan, awak tulis abaikan. Tak payah nak nyatakan sebab apa awak abaikan. Awak tulis je abaikan. Untuk awak ambil nilai X sama dengan 5. So awak akan dapat nilai sini 4 nilainya. Jadi yang awak dapat ialah, awak dapat sini bila X sama dengan 5, awak nyatakan abaikan. Kemudian awak letak balik dia sebab soalan dia tanya harga bagi 1 kilo durian yang dibeli oleh Salwa. Jadi lo ni kena ambilkan nilai X balik. Jadi awak gantikan 4X ni, X ni gantikan dengan 5 tambah 7. Okey, maksudnya harga bagi 1 kilo ialah RM27. So sini awak dapat N1. So kalau awak tengok situ, pemberatan soalannya ialah 4 markah. So bila 4 markah maksudnya jalan kerja lebih sikit lah untuk dapatkan 4 markah. So sini bila awak tengok balik jalan pengiraan awak, bila awak teruskan jalan pengiraan awak, contohnya ada
dua penyelesaian je, dua line je. So awak fikir balik betul ke tidak awak buat, bandingkan dengan markah rasa tak logik. Awak rasa awak tulis tu tak logik, awak tulis dua line je, tengok 4 markah. So mesti ada something yang tak kena pada pemahaman awak. So kena fikir semula baik tu pada dia punya markah dia berapa. So markah itulah yang melambangkan kaedah penyelesaian awak. So tengok balik markah, penting sekali awak tengok balik markah. Kadang-kadang pelajar ni dia banyak dia tak tengok markah, dia duk syok sendiri, ambil masa yang lama sebab dia rasa dia nak pulung supaya dapat markah yang penuh, sedangkan markah dia atau 2 markah. So tengok molek sebab awak dah bazirkan markah, awak dah bazirkan masa pada soalan yang markah dia kecil. So jangan fikir terlampau complicated bila markahnya kecil. Bila markah kecil mesti penyelesaian dia lebih mudah. Okey, untuk soalan ketiga 4 markah. Cikgu harap pelajar catat balik markah berapa dah sekarang dapat. Sekarang ni soalan pertama, kedua dan ketiga. Soalan pertama 4 markah. Soalan kedua 3 markah. Soalan ketiga 3 markah. Situ dah 10 markah dah. Soalan pertama, kedua, ketiga 10 markah dah dalam tangan. Okey, untuk soalan keempat, kalau awak rasa cikgu laju sangat, awak tolong royak deh. Okey, untuk soalan keempat, soalannya melibatkan topik keuangan. Okey, bila topik keuangan dia skopnya sangat luas untuk awak untuk ditanya. Macam-macam dia boleh tanya skop dia. Jadi soalan ni memerlukan awak kena faham, kena keluarkan maklumat apa yang terdapat dalam statement yang diberi. Okey, ini adalah salah satu contoh penyelesaian masalah. Okey, Puan Zalila menerima penyata kad kredit. Okey, kad kredit. Awak tengok sini kad kredit pada bulan Mei yang menunjukkan jumlah terkini baki tertunggak. Untuk kad kredit ni baki tertunggak ialah 4350 dengan kadar faedah tahunan yang dikenakan. Kadar faedah tahunan ialah 18%. Okey, jadi kadar faedah tahunan dan tarikh penyata bagi 15 hari tanpa caj keuangan. Maksud sini penyata ialah tarikh penyata ialah 15 hari tanpa caj keuangan. Maksudnya kalau dalam tempoh 15 hari dia tak ada caj. Contohnya daripada tarikh dia selama 15 hari tarikh pembayaran dia tak ada charge lagi. Jadi selepas 15 hari baru dia ada charge keuangan. Contohnya charge bagi bayaran lewat. Okey, bayaran lewat charge dikenakan 1% setahun bagi charge bayaran lewat. Tak ada pelajar pun tanya cikgu. Peratus setahun ni sebulan dah. Sebulan. Okey, kadar faedah tahunan dikenakan 18% ni, sorry. Bulanan. Tak ada pelajar pun tanya cikgu. Situ. Okey, charge bayaran lewat dia ada satu yang ada kena faedah bulanan. Kalau bayar lambat selepas daripada 15 hari, dia akan dikenakan charge sebanyak 1% sebulan untuk bayaran lewat. Okey, dimaklumkan bahawa bagi tempoh sepanjang Jun, Puan Zalila tidak membuat apa-apa transaksi menggunakan kad kredit. Maksudnya, tidak membuat apa-apa transaksi ni maksudnya dia tidak menjelaskan bayaran lah. Okey, jadi lah ni ia ada. Awak tengok ni soalan dia hitung bayaran minimum yang perlu dijelaskan oleh Puan Zalila. Tengok markah 2 markah. So biasa soalan pertama, soalan ada soalan direct daripada penyelesaian soalan dia. Jadi penyelesaian untuk soalan A direct daripada soalan. So kalau awak tengok sini, awak kena faham konsep kad kredit. Konsep kad kredit, bayaran untuk konsep kad kredit dalam soalan ni dia tidak nyatakan bayaran macam mana bayaran untuk kad kredit, tapi awak dah belajar macam mana pembayaran bagi suatu
kad kredit untuk bayaran minimum, di mana bayaran minimum untuk kad kredit ialah 5% daripada jumlah tunggakan dia. Jadi jumlah 5% daripada jumlah tunggakan. So 2 markah situ untuk bayaran minimum. Kalau awak tak dapat sini hint untuk bayaran minimum kad kredit sebanyak 5% daripada jumlah bayaran sebenar, jumlah bayaran semua sekali, maka awak tak boleh nak buat lah. So 5% tu awak kena tahu untuk bayaran minimum bagi suatu kad kredit setiap bulan. So ni, so awak jelaskanlah, jadi 5% darab dengan jumlah semua sekali 4350. So awak akan dapat 217 per 50 sen. RM217.50. Ini adalah bayaran minimum yang perlu dijelaskan oleh Puan Zalila. Jadi soalan pertama, soalan pengetahuan sedia ada, bayaran minimum yang perlu dijelaskan untuk kad kredit ialah 5% daripada jumlah baki tertunggak. Okay, so dapat RM217.50. Okay, ini K1 dan N1. Ada soalan? Kalau tak ada, cikgu teruskan untuk soalan yang kedua. Okey, soalan B masih lagi soalan yang sama. Puan Zalila tidak membuat sebarang bayaran bagi bulan Mei disebabkan terlupa. Dia tak bayar sen rabut pun. Hitung baki tertunggak yang akan tertera dalam penyata bulan Jun. Bila tidak melaksanakan bayaran, maka dia akan dikenakan apa dia? Ni, so faedah dia yang pertama. Yang kedua, dia akan kenakan charge bayaran lewat. Okey, jadi pengiraannya awak tengok situ, faedah dia yang dikenakan ialah pertama faedah dia. Okey, jadi ini adalah nisbah daripada 15 hari daripada 365 hari dan darab dengan jumlah tunggakan, faedahnya ialah RM32.18. Itu yang pertama. Kemudian charge lewat, ini faedah dia saja. Okey, charge lewat dia 1% daripada jumlah tertunggak yang telah ditambah dengan faedah. Jadi faedah dia RM32.18 tambah dengan jumlah yang baki tertunggak 4350 darabkan dengan charge lewat sebanyak 1%. Sebenarnya untuk kad kredit sebenarnya kalau lambat bayar memang banyak kena bayar. Memang banyak kena charge. Kad kredit ni mahal, banyak kena charge. Charge tahunan, charge bulanan, charge lewat bayar, banyak. So tengoklah balik. So sekarang ni bila untuk tahu hitung baki tertunggak bulan Jun, kena ambil kira faedah, kena ambil kira charge lewat. Charge lewat ingat dah, charge lewat mesti baki yang terkini bersama dengan faedah pada bulan itu. So jadi jumlah baki untuk bulan Jun, ambil balik yang tertunggak. Okey, tambahkan dengan faedah dan tambahkan dengan charge lewat dan hasilnya ialah 4556.86 sen. Awak bayangkan kalau sebulan banyak ni awak kena charge. Ni. Dekat dengan 100 dah sebulan kena charge sebab lambat bayar. Bayangkan kalau kad kredit. Sebab itulah kad kredit ni semakin lama, semakin lambat bayar, semakin banyak kena charge macam-macam. Dan kalau bayaran minimum pun kena charge juga. So lo ni seboleh-bolehnya kalau awak dah kerja nanti seboleh-bolehnya kurangkan penggunaan kad kredit. Okey. Beres untuk soalan keempat 3 markah. So soalan keempat ni pemberatan dia 5 markah. So awak tengoklah awak dapat berapa markah daripada
5 markah. Okey, untuk soalan keempat ni, ini adalah aras yang ke B ni aras sederhana. Okey, aras sederhana B. Yang part A tu adalah aras mudah. Okey. Untuk soal, okey, pemberatan dia K1, K1 dan N1. Okey, untuk soalan kelima. Soalan kelima melibatkan asas nombor. Awak dah belajar semasa tingkatan 4. Okey, ni melibatkan asas nombor, asas 8, asas 5 dan asas 6. Okey, ingat ada 4 markah ni. Ingat, bila melibatkan pelbagai asas, berbalik kepada asal. Asal kita ialah asas berapa asal kita ni? Asas berapa? Fazlin, berbalik kepada asas berapa ni? Kita ada asas 8, asas 5, asas 6. Asas berapa kita nak balik semula? Asas berapa? Asas 10. 10. Asas 10, betul. Okey, bila balik kepada asas 10, kena dia banyak hijau sikit. Bila banyak hijau sikit, tengoklah 4 markah ni. So step pertama, 7, 5, 4, 6, asas 8 ni. Semua ni, dan asas 5 ni awak tukar kepada asas 10. Tukar kepada asas 10. So 7, 5, 4, 6 tukar asas 10, awak akan dapat 3, 9, 4, 2. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, awak tukar balik asas 5. Cara nak tukar hak ni, cikgu rasa cikgu tak perlu tunjuk dah. Sebab benda awak dah belajar dah. Okey, so hak ni asas 5 tukar kepada asas 10, 2, 7, 2, 8. So jelaslah. Asas 10, semua dah dalam asas 10, selesai, dapat K1, K1. So apa yang perlu awak buat seterusnya untuk cari nilai Q, so stepnya awak kena tolakkan, tukar balik lah, maksudnya ni bawa ke sini. So jadi tolaklah operasi, tolak. Jadi dapat 1, 2, 14 asas 10. So kemudian tukarkan balik asas 6 sebab soalan nak dalam asas 6. So tukarkan balik, buat balik. Tukar asas 6, gunakan pembahagian berulang. Okey, gunakan kalkulator je. Kalkulator. Okey, dapatlah 202. Bila darab 2 tu dapat 1212. Ada lagi lebih 2. Bahagikan dengan 6. Bila bahagi 6, 202 bahagi 6, awak akan dapat 198 perpuluhan berapa tu awak tak usah ambil. Ambil nombor bulat sahaja. Okey, dapat 198, awak tolak 2 tu dapat 4. Okey, bahagikan lagi 33 bahagi 6, awak akan dapat 30 berapa? 30 perpuluhan berapa tu? Okey, so awak akan tolakkan dengan 33, awak akan dapat 3. Jelas eh? Okey, so 33 bahagi 6, awak dapat 5. 5 darab 6, 30. Okey, 30. So bahagikan lagi, dapatlah 5 bahagi 6, dapat 0 perpuluhan something, ambil 0. Okey, lebih lagi 5. So daripada bawah ke atas. Ingat bawah ke atas. Jadi awak akan dapat nilai dia 5, 3, 4, 2 asas 6. So bila buat untuk asas nombor, awak baca dia. Bila asas nombor 10, awak boleh baca macam ni, awak boleh baca 1214 asas 10. Tapi kalau melibatkan asas 6, awak tak boleh baca lah 5342. Tak boleh baca macam tu. Awak kena sebut sasa. 5342 asas 6. Kalau hak ni baca 7546 asas 8. Kalau ni 41405 asas 5. Baca sasa nombor. Jadi nilai ini 4 markah, jadi dapat dah. Jadi awak akan dapat K1 N1
1. Awak tunjukkan jalan pengiraan dapat K1 dan untuk nilai Q awak dapat N1. Semuanya 4 markah. Beres Okey, yang ke soalan ke-7. Soalan ke-7 ni melibatkan aras mudah. Aras mudah. Soalan ke-7 melibatkan aras sederhana. Okey, so Syukri menyusun 20 keping duit shilling 50 sen membentuk sebuah silinder. Okey, macam cikgu ayat semalam, tips untuk menjawab soalan matematik awak kena menggambarkan. Menggambarkan apa yang tersurat dalam soalan itu. So awak kena gambarkan duit shilling ni bentuk silinder, awak kena gambarkan. So bila dalam soalan yang melibatkan penyelesaian macam ni nak gambarkan, awak kena lukislah tepi. Kena lukis tepi gambaran awak ni. Okey, contoh awak lukislah. So duit shilling ni ada 20 keping. 20 keping. So bila awak lukis bentuk silinder lah. So soalan ni dia nak dia royak dah sini duit shilling 50 sen. Bentuk silinder tinggi dia 6 cm dengan isi padu dia dah bagi dah 83.16. Dia nak isi padu sekeping duit shilling. Kalau awak tengok situ 2 markah je ni. Bila 2 markah maksudnya semua sekali ni awak tahu dah semua sekali ni adalah isi padu 83.16 untuk semua sekali. So bila tahu ada 20 keping maka yang awak dapat ialah 83.1 dan awak bahagi je lah dengan 20. Awak dapatlah isi padu untuk 1 keping duit shilling. Memang mudah je ni untuk A. Aras mudah untuk A. So inilah jawapan dia untuk 1 keping isi padu bagi 1 keping duit shilling 4.158 cm padu. Okay, so lah ni bila pelajar nak jawab, kalau awak tengok sini soalan ni dia dah bagi sentimeter padu. Okay, kalau awak nak jawab, kalau contohnya awak buat 4.158, awak tersilap tulis sentimeter. Okay, awak tersilap tulis sentimeter, maka walaupun jawapan awak ni betul, maka awak takkan dapat markah disebabkan unit. So lah ni, pastikan bila jawab dalam soalan itu sebenarnya dah nyatakan dalam unit. So jangan lupa ambil unit ni selalu. So kalau tak saya letak unit, awak juga boleh letak macam ni, lebih baik awak letak 1.58. Kalau macam ni boleh betul. Okay, walaupun awak tak letak unit sebab dalam soalan ni dah menyatakan unit untuk isi padu. So pilihan awak sama ada awak nak buat boleh, tapi dengan syarat kena perhati molek unit ni. Okey, yang diberi tu sama. Jadi kalau awak rasa macam confused, awak lebih baik awak tak payah letak unit, letak 4.158 kalau confused. Lebih kalau awak rasa confident benda tu dah ada terpampang dalam soalan, letak je lah. So tak ada masalah. So ini 2 markah K1 dan N1. So 2 markah, pastikan awak dapat kutip lah markah untuk cikgu ayat tadi untuk aras mudah. Okey, yang kedua dia tanya jejari dalam milimeter kepingan shilling itu. So lah ni kalau awak tengok situ kejap. Okey, untuk jejari untuk meter, sekejap cikgu pada sekejap. Okey. Okey, untuk jejari, kalau tengok situ. Okay. Untuk jejari, milimeter, kena tengok soalan balik, milimeter. Soalan ni dalam sentimeter. Dalam sentimeter. Okay. Maklumat yang diberi dalam sentimeter tapi soalan ni cari dalam milimeter kepingan shilling nak jejari. So ini adalah formula, kena ingatlah formula untuk silinder
Silinder pi berapa dia? J kuasa 2T. Okey, masukkan balik pi sama dengan 22/7. Okey, kalaulah soalan tu tidak menyatakan nilai pi sama ada nak ambil 22/7 atau 3.142, hak ni awak kena mana-mana je boleh. Kalau dia soalan tu tak nyatakan ambil pi 22/7 ataupun ambil pi 3.142, so terpulang pada awak yang mana awak rasa lebih mudah. Tapi kalau soalan tu dah bagi tahu pi sama dengan 22/7, kena guna 22/7. Okey, berbalik kepada soalan ni dia tak minta kita guna pi berapa, jadi bebas awak nak guna sama ada 22/7 ataupun 3.142, dua-dua diterima. Okey, jadi masukkan dalam formula jari kuasa 2 darab dengan 6 sama dengan 83.16 tadi tu. So awak direct boleh guna kalkulator sahaja. So jari awak direct boleh guna kalkulator, awak dapat jari sama dengan 2.1. Ingat 2.1 sekarang kita bekerja dalam sentimeter. Soalan nak dalam milimeter. So kena tahulah penukaran asas 1 sentimeter sama dengan 10 milimeter. So tukar balik kepada milimeter. So kalau awak tengok sini, kalau awak rasa confused, nak darab ke nak bahagi? Darab ke bahagi? Kadang-kadang dalam periksa macam-macam mari confused. Nak darab atau nak bahagi? Awak tengok macam ni. Bila awak tengok 1 sentimeter kepada 10 milimeter, 10 ni besar. Bila besar kena darab. Okey, bila 1 sentimeter nak tukar kepada 1 sentimeter sama dengan 10 milimeter, so maksudnya nombor ni awak tengok besar. Bila nombor ni sentimeter kepada milimeter, nombor yang besar, maka awak buat operasi darab. Maka untuk jari ni awak kena darabkan dengan 10. 2/1 awak darab dengan 10. Dapatlah 21 milimeter. Dah terjawab soalan jejari dalam milimeter kepingan shilling itu. So 2 markah sini. So 1 markah untuk formula dan masukkan nilai ke dalam formula, dan 1 markah lagi untuk jejari sama dengan 21 mm. So sini untuk soalan 6, 4 markah. Rasa-rasalah soalan 1 sampai 6 ni boleh skor markah tak? Okey tak? Rasa macam payah tak? Payah ke susah? Payah ke susah pula. Payah ke mudah? Adam, payah? Tengah-tengah cikgu. Tengah-tengah. Rasa setakat ni boleh buat tak? Idina, rasa macam mana setakat ni? Rasa payah ke? Idina? Kalau ada nak tanya, masa cikgu jelaskan, boleh je tanya, buka mic tanya deh. Jangan senyap. Kadang-kadang cikgu tak tahu sama ada awak faham ke, tak ke, ataupun awak tak buat ke, awak tengok saja ke, nak tahulah cikgu, ataupun awak buka soalan, awak pun catat, salin je. So tak gunalah buat macam tu. So cikgu nak awak buat dulu, lepas tu awak tengoklah kemampuan awak di mana, awak tahu kelemahan awak di mana, awak cubalah baiki balik. So bila awak dah tahu, kalau contohnya awak tak ada nak buat lagi, awak tengok dulu dan awak cuba buat semula, ingat apa yang telah awak pelajari. Buat semula. Matematik ni tak apa, buat soalan yang sama berulang kali untuk memudahkan pemahaman konsep kita. Kalau kita tak faham, kita buat soalan yang sama berulang kali. Okey, untuk matematik ni, kalau awak tak faham juga, awak tak faham juga, awak ambil soalan yang ada penyelesaian, awak study penyelesaian dia buat macam mana, lepas tu awak buat balik semula soalan tu. Bila tak faham, tengok semula. Bila nak buat, jangan tak jawab depan tu. Bila dah habis semua, tutup jawapan, cuba buat semula.
berulang kali. Berulang-ulang kali insya-Allah awak dapatlah. Jangan tak tahu awak tinggalkan. Tu masalah lah bila awak buat soalan, awak tak boleh buat, awak tinggalkan ke tepi. So masalah itu akan berlarutan sepanjang masa. So kalau cikgu lah, zaman cikgu dulu kalau tak boleh buat soalan matematik ni, kalau tak boleh buat soalan, cikgu tak senang duduk. Kena buat juga lega, barulah lega. Gapa-gapa nak buat pun rasa macam bebas. So untuk teruskan soalan nombor 7. Soalan nombor 7, tentukan setiap yang berikut adalah pernyataan atau bukan pernyataan. Awak kena ingat dah, pernyataan atau bukan pernyataan. Kalau pernyataan ni mungkin boleh jadi pernyataan benar, mungkin pernyataan tu boleh jadi benar atau mungkin pernyataan dia palsu. Dia adalah suatu pernyataan. Contohnya cikgu bagi tahu apa dah? Lelaki itu berambut, lelaki itu memakai tudung. Lelaki itu memakai tudung. Kalau awak tengok apa pula lelaki itu pakai tudung. Tapi itu adalah suatu pernyataan. Tapi pernyataan itu adalah palsu. Bila suatu pernyataan, kita akan kategorikan kepada dua. Sama ada pernyataan benar atau palsu. Awak nak tahu pernyataan atau tidak, dia bergantung kepada ayat. Kalau ayat tu ayat penyata, maka itu adalah pernyataan. Bila dah pernyataan tu, awak jangan tengok ayat tu salah, awak pernyataan bagi ayat tu salah, awak terus kata itu bukan pernyataan. Kena tengok balik pernyataan ada pernyataan benar atau palsu. Pernyataan benar atau palsu bergantung kepada maklumat yang diberi. Okey, contoh yang pertama, sila pakai pelitup mulut atau emas jika mahu ke sini. Okey, siapa boleh jawab ni? Pernyataan atau bukan pernyataan? Jaya, boleh jawab tak Jaya? Pernyataan atau bukan pernyataan ni soalan yang 71. Boleh. Apa dia? Jawapan dia? Apa dia Jaya? Pernyataan atau bukan pernyataan? Yang nombor 1 ke cikgu? Nombor 1. Sila pakai pelitup emas. Sila pakai emas jika mahu masuk ke sini. Pernyataan atau bukan pernyataan? Pernyataan. Sebab apa awak kata pernyataan? Pernyataan sah. Pernyataan rasa. Okey, kita tanya orang lain pula. Sebab dia kata ada sila. Okey, kita tanya orang lain pula. Siapa volunteer nak jawab soalan nombor 7A? A1. Saya cikgu. Okey, mana? Yang Bukan pertama. pernyataan. Bukan pernyataan sebab? Sebab ayat seru. Yes. Terima kasih Nadia. Jaya, sebab awak tengok sini, dia arahan soalan ni ayat seru. Bila ayat seru, ayat arahan. Bila suatu ayat arahan, ayat ni seru, ayat tanda seru ni, ini adalah bukan pernyataan. Kalau tengok situ, sebab ini adalah ayat arahan. Bila ayat arahan, dia bukan pernyataan. Siapakah nama awak? Itu ayat apa tu? Ayat apa tu? Siapakah nama Tanya. awak? Tanya. Ayat tanya. Ayat tanya tu pernyataan atau bukan pernyataan? Okay. Okey, itu bukan pernyataan. Okey, so kalau melibatkan bukan pernyataan yang melibatkan ayat arahan, ayat tanya, ayat apa lagi? Ayat apa lagi yang bukan pernyataan? Semua ayat lah selain daripada ayat penyata. Ayat penyata itu adalah ayat pernyataan. Beres? Okey, yang kedua. Sebuah segitiga mempunyai 4 paksi simetri. Sebuah segitiga mempunyai 4 paksi simetri. Sini awak kena gambarkanlah macam mana segitiga. Segitiga ni, segitiga namanya macam segitiga. Dia umum tu segitiga tu. Macam-macam ada segitiga. Okey, so dia kata ada 4 paksi simetri. So macam mana betul ke ayat pernyataan atau bukan pernyataan? Aura, boleh Aura? Aura?
Penyataan ke tidak ni? Sebuah segitiga mempunyai 4 paksi simetri. Penyataan atau bukan penyataan? Penyataan. Penyataan. Okey, kita tanya soalan lagi. Siapa pula ni Izati. Ada Izati tak? Nurul Izati. Sebuah segitiga mempunyai 4 paksi simetri. Kalau awak penyataan atau bukan penyataan Izati? Penyataan. Penyataan. Okey. Betul. Okey, ini adalah penyataan. So betul ke tidak ni? Ayat ni adalah ayat penyataan. Tapi kalau awak tengok sini 4 paksi simetri. Barulah kita tahu ini adalah penyataan apa ni? Penyataan apa ni? Penyataan benar atau palsu? Okey, ini adalah penyataan palsu sebab segitiga dia tak ada paksi simetri. Okey, segitiga segitiga mempunyai 4 paksi simetri. Sebenarnya segitiga dia bukan 4 paksi simetri. Ada segitiga ada berapa paksi? Ada 3 paksi simetri. Ada segitiga ada 2 paksi simetri. Dia bukan 4 paksi simetri. So bila awak nak klasifikasikan penyataan atau bukan penyataan, awak jangan tengok maksud ayat. Awak tengok ayat tu jenis apa? Jenis apa ayat tu? Kalau soalan tu dia tanya balik, sekiranya penyataan nyatakan penyataan benar atau palsu, baru ayat penyataan itu adalah palsu. Tidak semestinya penyataan tu palsu, dia bukan penyata. Kadang-kadang pelajar ni dia confuse. Dia kata sebuah segitiga mempunyai 4 paksi simetri. Dia kata mana ada segitiga, mana ada 4 paksi simetri, dia pun buat bukan penyataan. So jangan keliru dengan kenyataan bagi ayat penyata. Okey, beres dah situ dah. Sebab ni soalan ni dia sebab 2 markah ni. Sebab saya lah bila 2 markah untuk soalan macam ni, pastikan semua kena dapat penuh markah ni 2. Wajib dapat penuh 2 ni. Kalau ni awak tak boleh kutip markah, saya lah sebab awak semua nak target A. So yang seterusnya berkenaan dengan ni pula. Pada bintang. Okey, yang kedua, lengkapkan hujah yang berikut. Bila lengkapkan hujah berikut, kalau tengok situ hujah, sebuah pentagon mempunyai 5 sisi, PQRST ialah sebuah pentagon. Hujah ni ada berapa? Hujah ni siapa ingat? Ada berapa hujah? Mas ingat Mas? Ada berapa hujah Mas? 3 jenis. Cuba ingat, setakat ingat. Semua A ialah B, C ialah A, C ialah B. Jika P maka Q, P benar, Q benar. Jika P maka Q, P palsu, Q palsu. Okey, terima kasih Mas. So, ni hujah yang pertama yang awak sebut tadi, semua A ialah B, jadi C ialah A, C ialah B. So lah ni bila dah tahu macam tu, awak ambil yang statement pertama, awak tengok okey, itu adalah ni semua A. Ni A, semua A ialah B. Ni ialah C ialah ni sama dengan ni, C ialah A, maka ni C ialah B. Jadi awak ambil balik ayat PQRS mempunyai 5 sisi. Gabung balik. Cuma lah ni awak kena tahulah semua A ialah B, C ialah A dan C ialah B. Kena tahu bentuk dia. So sama tu potong, awak sambung balik yang dah ada. 1 markah. Okey, so sini 1 markah. So dapat P1. So 3 markah. Wajib dah dalam tangan. Dapat 3 markah. Okey, seterusnya C. Tadi 3 markah dah. Diberi suatu susunan nombor yang berurutan 3, 6, 9, 15, 24, 39 ialah suatu susunan nombor mengikut pola Fibonacci. Ni. Okay, awak tak payah nak faham lah apa Fibonacci ni. Buktikan. Dia nak buktikan sama ada sebutan ke-9 pola ialah 165 benar atau palsu. So lah ni awak kena susun balik.
Okey, susun balik nombor tu, nombor pertama, nombor kedua, 3, nombor keempat, nombor kelima, nombor keenam, nombor ketujuh. Kalau proses sini, awak tengok balik, bila nombor ketiga, maksudnya 3 tambah 6, jadi 9. Bila nombor keempat, silap ni. Tambah 9, ni 9 dah. Silap cikgu. Tambah 9, 15. Okey, maksudnya nombor 24 ni, 9 tambah 15, dua nombor sebelumnya hasil tambah untuk. Jadi kalau nombor 39, 15 tambah 24. Kalau nombor 63, 24 tambah dengan 39. So lah ni untuk yang ke-9, maksudnya 63 tambah 102, 63 tambah 102 maksudnya 165. Bila awak dapat sini yang ke-9, maka awak dapatlah yang ke-9 sini. Maka kesimpulannya kalau awak tengok sini, kalau awak perasan, ni 2 markah je ni. So aku susun balik, bila pola Fibonacci kena susun balik macam ni. Susun balik, so awak akan dapat 165. Ni maksudnya dah terbukti benar. Benar, maksudnya dia nak tahu buktikan. Bila buktikan, dia nak suruh awak tunjuk sini bagaimana sebutan yang ke-9 boleh dapat jawapan 165. Jadi awak buktikanlah. Ini dah bila awak tunjuk ni, tunjuk sosok ni, awak dah buktikan penjelasan untuk pengiraan bagaimana 165 diperoleh. Maksudnya 165 daripada sebutan ke-7 tambah dengan sebutan ke-8 dapatlah sebutan ke-9. Maka bila awak jelaskan ini adalah benar, awak dapat 1 markah. So jangan lupa sebab dia nak benar atau palsu, kena V juga. Penyataan tu adalah benar. Kalaulah jawapan ni contohnya 164, maka penyataan itu awak kena royak palsu baru dapat 1 markah. So 2 markah sini. So dapatlah sampai 5 markah untuk soalan yang ke-7. Okey, seterusnya soalan ke-8. Diberi maklumat untuk ni teori dalam rangkaian graf awak dah belajar semasa tingkatan 4. Kena ingat gapo dia V, gapo dia E. Okey, gapo dia V, gapo dia E. Ingat balik tak gapo E, gapo V. V ni bucuk. Kena tanda dia ada berapa bucuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bucuk semua. Okey, ini adalah E ni adalah tepi dia. So berdasarkan maklumat, bina satu graf berbilang tepi dan mempunyai gelong yang lengkap. So kalau awak nak tengok situ, mana tepi yang menggunakan berbilang tepi dan mana tepi yang menggunakan gelong. So cara dia tengok 3 markah tu. Pertama sekali awak kena pasti ada 7 bucuk. Kedua, ada gelong. Mana segelong? Okey. Gelongnya 1, 2, 1, 2. Dia sama gelong. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 5, ni 7, ni 7 ada 3 kali. Yang ada 3 kali ni 7. So, awak tengok balik situ. So, cara dia ada 7 bucuk. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, ni 7. Dia ada gelong. Ni gelong. Gelong dia hak awak ambil tadi tu. So tadi tak ada gelong, tak ada tanda tadi tu dah. Okay, so gelong tadi. So yang awak perlu buat ialah awak tanda dulu bucu yang berkait dengan gelong. Okay, tanda dulu. Okay, lain-lain jalan tu selain daripada hak tadi tu lah. Selain daripada hak gelong hak sama tadi tu, ialah ni hak tak sama, hak tidak, hak single. Hak single. Hak tadi, hak gelong tadi dia ulang. Repeat number yang sama, repeat bucu yang sama. So, pertama sekali bila ada 7 bucu, pertama sekali selesaikan yang ada gelong dulu. So, awak selesaikan 1, dia join dengan 2. Letak dulu. Okay, so 1, 2, 1, 2. Ada 2 kali. Okay, yang kedua, tengok 3 dengan 4.
3 dengan 4 ada. Okey, 3, 4 dua kali ulang. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4. Kemudian ambil balik. 4, 5 ada dua kali. Okey, 4 dengan 5. Okey, 7 dulu. 7, 7. Okey, 7. Ada lagi sebab ada 3. Okey, so lagi 4, 5. Okey, 4, 5 susun balik. Okey, 4, 5 ada dua kali. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, gelong semua dah siap. Tengok jalan lain pula. Okey, jalan lain barulah sambung. 1 dengan 4 sambung. 2 dengan 4 sambung. 2 dengan 5. 3 dengan 4. 4 dengan 4 dengan 7. Boleh? So, ingat bila buat graf, tengok gelong dulu. Tengok gelong dulu, susun hak mana gelong dulu. Kedudukan dia terpulang bebas awak nak susun ke mana, ikut yang awak mudah. Janji gelong ada dan jalan-jalan lain pun ada. Okay, so markah dia sini dapat 3 markah. P1 tengok gelong yang pertama, gelong yang kedua dan gelong yang ketiga. Dapat 3 markah. Okey, P ni maksudnya dia beza tadi. Adik-adik cikgu ada jelaskan K kemahiran, P pengetahuan dan N nilai. So ini P ni untuk pengetahuan awak. Awak gunakan pengetahuan yang ada. K ni kemahiran menggunakan konsep dan kemahiran pengiraan. Bila awak dah kira bila melalui proses pengiraan itu melibatkan K. Kemahiran melibatkan pengiraan. Kalau P pengetahuan, awak gunakan pengetahuan yang ada, awak bina. So dia dapat 3 markah untuk P. So okey, soalan ke-9. Rajah menunjukkan harga bagi 2 jenis telefon pintar yang sedang dipilih oleh Erlina. Jadi harga bagi satu telefon pintar, error, Huawei dan seunit telefon pintar Oppo, harga dia dia kata dia beli dengan harga, ada duit 2,000. Okay, harga seunit ni dan seunit telefon pintar ni 2040. Jika Elena membeli 3 jenama Huawei, dia dah 3 jenama Huawei dan 2 jenama Oppo, dia perlu membayar sebanyak 5070. Ni maklumat yang diberi dalam soalan. So soalan nak gapo? Elina dia ada 6,000 dan dia mahu beli 6 unit telefon pintar tanpa mempunyai baki. Maksudnya dia beli 2 jenis telefon ni tak ada baki pun. So nyatakan bilangan telefon, berapa biji telefon Huawei dan berapa biji telefon Oppo yang perlu dibeli oleh Elina dengan harga 6,000 dengan 6 unit tanpa baki. So apa yang perlu awak buat ialah tengok balik soalan dia nak gapo. Okey, so balik semula dia nak maksudnya sini X tambah Y sama dengan 2040. Itu info yang pertama. Okey, info yang pertama maksudnya dia beli telefon Huawei dan beli telefon Oppo dengan harga 2 telefon tu dengan harga 2040. Kemudian lagi 3 jenama Huawei, 2 jenama Oppo dengan harga 5070. So ini dah melibatkan 2 persamaan. Bila awak tengok 2 persamaan, awak dapatlah ni dia buat kaedah pertama dan kaedah yang kedua ni buat kaedah gantian. Mana-mana je awak boleh, sama ada awak nak buat kaedah gantian ataupun kaedah penghapusan. Gantikan, cikgu buat kaedah gantian lebih mudah. Cikgu tak katakan kaedah gantian lebih mudah, bergantung kepada soalan. Kalau awak rasa awak dah familiar dengan kaedah penghapusan, go on. Tapi di akhir sekali akan dapat jawapan yang samalah. Okay, so Y dapat 1050, X dapat 990. So ni, yang pertama tadi tu,
Bila awak buat untuk X tambah Y, pertama sekali awak kena nyatakan, katakan X ni untuk apa? X ni telefon Huawei. Y ni untuk telefon Oppo. So, jangan lupa letakkan X untuk gapa, Y untuk gapa supaya di akhir sekali awak tidak terlupa. Sebab tu cikgu galakkan awak letak mula-mula sekali. Sebabnya bila dah dapat jawapan X dengan Y, awak tinggal gitu je. So, awak dah kehilangan markah sebabnya awak tak sebab pemeriksa tak tahu X tu nilai gapa, Y tu nilai gapa. So, permulaan katakan X telefon Huawei, Y telefon Oppo. So, awak nyatakan sini dah dapat nilai untuk kaedah ni. Y dapat berapa, X dapat berapa. So, berbalik kepada soalan. Soalan nak bilangan telefon Huawei. Okay, so lah ni. Nak bilangan telefon Huawei, kita tahu tadi telefon Huawei harga dia 990 dan telefon Oppo harga dia 1050. Sekarang ni dia ada duit 6,000. Dia nak beli 6 unit telefon pintar tanpa baki. Tak ada baki pun. So lah ni kita try and error buat. Okay, so katakanlah kita start ambil dengan, sebab kita tahu nak 6 unit. So rasa tak susah lah kita nak try telefon Huawei, kita terasa. Bila kita ambil telefon Huawei, so Oppo kena 5 dapat 6240. Tak kena lagi, lebih. Kita ambil pula telefon Huawei 2. Bila telefon Huawei 2, telefon Oppo kena ambil 4. Lebih lagi duit. Kita ambil pula telefon Huawei 3. Kemudian ambil telefon Oppo 3. Sebab apa kita ambil 3-3? Sebabnya dia dah bagi tahu sini 6 unit. So, kalau tadi 1, 5, 2, 4, 3, 3 pun tak dapat lagi. So, tidak memenuhi lagi untuk 6,000. Okey, pergi lagi yang keempat. Ambil telefon Huawei 4. Telefon Oppo 2 dapat 6,060 pun tak betul lagi. So, last kali kita akan dapat telefon Huawei 5 dan telefon Oppo beli satu dengan harga 6,000. Okey, dah terbukti. Jadi apa yang perlu Elina beli ialah kena beli 5 biji telefon Huawei dan 1 telefon Oppo dengan harga 6,000. Jadi lo ni kalau awak tengok sini, nyatakan bilangan. Jadi lo ni bila awak buat macam ni, awak tak nyatakan bilangan lagi. So di akhir jawapan awak kena tulis 5 Huawei dan 1 Oppo. Jadi 6 buah. So sini dah baru dapatlah N1. Dapat N1 di akhir sekali. Nyatakan bilangan telefon tu. Okey, ada soalan tak sampai sini? Ada soalan nak tanya? Okey, tak ada. Kita teruskan. Soalan yang ke-10. Syafi'i mempunyai 5 biji guli berwarna kuning dan 3 biji guli berwarna merah. Dia dah sedia dah gambar raja pokok untuk awak. Otak ni dia memilih 2 biji guli serentak tanpa pengulangan untuk soalan yang melibatkan peristiwa bergabung. Ni dia panggil peristiwa bergabung. Bila peristiwa bergabung yang melibatkan dia ambil pulang balik dan lagi ambil tanpa pemulangan. Bila soalan tu dia royak tanpa kalau soalan tu tanpa pemulangan, soalan tu yang akan bagi tahu. Kalau soalan tu dia tak royak gapa, maksudnya pulang ke tidak. Ni tanpa pemulangan. Tanpa pemulangan ni maksudnya ambil tak masuk balik. Kena tengok balik soalan tu. Ambil dia tak masukkan balik. Okey. Jadi bina gambar rajah pokok mewakili maklumat di atas. Okey, so lah ni. Okey, ada 5 biji guli kuning, 3 biji guli merah. Okey, kalau tengok situ. Okey, bola yang pertama sebab dia 2 kali ambil ni. Okey, kita ada 5 kuning, kita ada 3 merah. Sekiranya kita ambil yang pertama ni 5
5/8 lah. Ambil yang pertama 5/8 sebab jumlah semua dalam bola tu adalah 8 biji. Maksudnya 5 tambah 3 lah 8. So untuk 3 biji guli merah 3/8. Okey, kalau dia ambil kalau dia tanpa pemulangan maksudnya bila ambil kuning ada 5, bila dia ambil se tinggal lagi 4. Okey, katakanlah yang pertama ambil kuning dapat, yang kedua dapat kuning juga. Kuning. Okey, jadi kalau yang kedua dapat kuning, yang pertama kuning, yang kedua merah. Jadi merah tu kita tak usik lagi. Merah tu dapat 3. So kuning ni bila dah ambil se tinggal 4 lah. Jadi ruang sampel untuk yang kedua dah berkurang jadi 8 tadi, dah ambil se tinggal 7. Sebab soalan tu dia bagi tahu tanpa pemulangan. Bila tanpa pemulangan ambil se, ruang sampel akan efek lah. Jadi ruang sampel akan berkurang 1 jadi 7. Jadi lah ni kuning 4/7 dan merah 3/7. Masih lagi 3/7. So lah ni ialah yang kalau merah pula, kalau dia ambil dah se merah, kalau merah ambil yang pertama, kalau dia dapat kuning yang kedua ni tak jejah. Jadi kuning masih lagi 5. Jadi kalau merah tadi 3, ambil se tinggal 2. Jadi merah tinggal 2, jadi kuning 5/7, merah 2/7. So pengiraan dia, kalau melibatkan berlakunya serentak, pilihan pertama dan pilihan kedua, dan bila dan melibatkan operasi darab. Kalau atau melibatkan operasi tambah. Okey, so 5/8 maksudnya dia ambil ni kali pertama, kali kedua. Ni maksudnya kuning. Ni maksudnya kuning dengan kuning. Maka jawapannya ialah 20/56. Kalau yang kedua ni maksudnya kuning merah. Okey, bila darab 2 tu maksudnya awak ambil 5/8 darab 3/7, 15/56. Okey, kalau yang ketiga ini maksudnya ambil merah kuning, awak akan dapat 15/56 dan seterusnya ni merah. Ni merah. Merah awak akan dapat 6/56. Okey, dah jelas untuk gambar rajah pokok untuk bola pertama dan bola kedua. Okey, selain daripada tu, kalau ni adalah pemarkahan dia P1 dan P12 markah situ. Okey, kalau awak tak si buat kaedah macam tu, awak juga boleh buat kaedah nombor. Kaedah nombor maksudnya awak boleh buat kuning, merah. Maksudnya kuning tu ada 5, maksudnya mungkin awak boleh 5 kuning, 4 merah, 3 merah, 4 kuning, 3 merah, 3/8. Hak ni bila bola 2 kuning ambil se jadi 4. 4 kuning. Hak ni merah ada 3 merah. Okey, kemudian dapat balik ni 5/8, 4/7. Kemudian awak sini ambil kuning. Kuning ada 5 kuning. Kedua merah ambil se dah tadi tinggal 3, ambil se tinggal 2. So dapatlah 5/7 dengan 2/7. So kira balik sama juga macam tadi. Cuma beza di sini cara tulis sahaja. Cara tulis bahagian dekat bola 1 dengan bola 2. So akhir sekali jawapan yang sama pun boleh tulis juga macam ni. So P1. Okey, ada soalan? Dapat 2 markah situ. Ada soalan tak? Okey, seterusnya hitung kebarangkalian Syafiee mendapat guli berlainan warna. Guli berlainan warna maksudnya dia ambil ni kuning-kuning tak boleh. Okey, kuning merah berlainan warna. Merah kuning berlainan warna. Merah-merah tak boleh. Kuning-kuning pun tak boleh. So kalau melibatkan untuk graf,
melibatkan kebarangkalian, awak tak payah nak mikir lagi, ambil jawapan yang awak dah buat tu. So awak ambil balik. So inilah dua ni. Okey, atau maksudnya sini, atau ni maksudnya sama ada dia ambil kuning merah atau dia ambil kuning merah kuning. Atau ni adalah tambah. Okey, dapatlah. So kecil balik dapat 2 markah. So kalau situ, okey, soalan ni kalaulah pelajar tu dia tak buat kecil. Okey, sama ada nak kecil atau tidak, dua-dua diterima. Kalau awak rajin, awak kecilkan dia. Kalau awak rasa malah, stop sampai situ je. Pun diterima, sama ada awak nak kecilkan ataupun tidak mengganggu markah. So kalaulah dalam reksa, kalau pelajar tu buat 15/8 N1, cikgu letak sinilah N1. Cikgu tak letak dalam sini N1. Sebab cikgu ambil markah di 15/28. Kalau pelajar tu tak kecilkan dia, tetap diterima 30/56. Ataupun ada setengah jawapan tu boleh jadikan sebagai nombor pecahan bercampur pun diterima. Okay, itu sahaja rasanya untuk hari ini. Okey, ni nanti awak kira balik berapa markah yang awak dapat daripada bahagian A daripada soalan 1 hingga soalan 10, di mana pemberatan soalan bahagian A 40 markah. Awak boleh tengoklah berapa markah yang awak dapat. Okey, ada soalan tak sampai sini? Ada soalan atau tidak? Okey, kalau tak ada soalan, cukuplah sampai di sini sahaja. Jadi untuk esok, cikgu sambung untuk bahagian B dan bahagian C. Okey, awak buat dulu soalan bahagian B dengan C, kemudian nanti esok cek jawapan dengan cikgu balik. Okey, setakat itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap apa yang cikgu bagi tahu ni boleh bagi manfaat pada diri awak dan boleh bantu untuk diri awak untuk menghadapi peperiksaan percubaan nanti. Okey, kita sudahi. Wabillahi taufiq wa hidayah.